Baik, kita ke daerah Tutong bersama Majdi pada pagi ini pula. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar dan juga Fiza. Selamat pagi, apa kabarnya di sana? Alhamdulillah, baik-baik saja. Dah lama kita tak bersua muka ya, secara alam maya saja, secara virtual. Jadi Majdi, apa yang boleh dikongsikan pada pagi ini dari daerah Tutong? Silakan. Baik, terima kasih pada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi bahan semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini. Dan apakah perkhabaran auda di luar sana? Kami doakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga ingin juga kita mengucapkan terima kasih terutama kepada frontliner kita, petugas barisan hadapan dan juga para sukarelawan yang bertungkus lumus dalam sama-sama membantu pihak Kementerian Kesihatan membendung penularan wabak COVID-19. Namun sebenarnya kerjasama daripada seluruh masyarakat di negara ini amatlah diperlukan bagi kita sama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Berada untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan bahan rakaman yang kami sediakan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Perahu merupakan transportasi di atas air ya. Ianya banyak kegunaan lah untuk memancing, untuk menyelusuri sungai dan sebagainya. Dan ini udah merupakan perahu antik tahun 1977 dan kini perahu semakin diinovasikan mengikut pengedaran zaman. Dan untuk bahan kali ini udah kita akan melihat ya perusahaan perahu. Bermula pada tahun 1977, perusahaan perahu ini adalah satu-satunya perusahaan yang pertama kali diusahakan dan dimiliki oleh anak tempatan di negara ini dan telah banyak mendapat sambutan dan sokongan daripada orang ramai, khususnya daripada para nelayan, jabatan-jabatan kerajaan serta daripada pihak swasta. Perusahaan ini mempunyai tenaga pekerja yang terdiri daripada pekerja tempatan dan pekerja asing yang berpengalaman dan berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu selain daripada pembuatan serta pembaikan perahu daripada kaca gantian atau fiberglass dan buat masa ini hanya menerima tempahan daripada pelanggan tempatan sahaja. Di kesempatan ini, saya berpeluang untuk menyaksikan antara proses pembuatan perahu kaca gantian. Baiklah udah. Untuk membuat sebuah perahu jenis fiberglass ataupun kaca gentian bukannya perkara yang mudah, dan yang di depan mata kita ni adalah perkara asas yang perlu perlu dibuatlah sebelum menjadi sebuah perahu. Jadi tuan, ingin saya mengetahui kalau dilihat di sini ini adalah orang kaca gentian ataupun fiberglass. Jadi sebenarnya macam mana ni proses mula-mulanya ni? Macam mana boleh jadi cuman yang ni? Itu tak soalannya. Sebenarnya ni asalnya diperbuat daripada serbuk kaca. So untuk dibuatkan pakai fiberglass, ia diacukan sama ada sejenis chemicalnya lah, gumnya. So proses-prosesnya seperti macam inilah yang akan ditunjukkan sekarang lah. Jadi kalau dilihat dia daripada serbuk kaca, kemudian ia dibagi chemical dan menjadi macam sebuah tikar ni. Jadi memang daripada ni lah. Memang daripada ni. Dan seterusnya kita akan lihat proses seterusnya. Ini namanya diorang ni setengah membagi chemical arah kain mat ni untuk menjadi satu bentuk. Nanti kadang kalau sudah kering ia akan karas kan. Adakah kain tikaran ni, tikar fiberglass ni digam
arah benda ni atau macam mana ni sebenarnya? Mesti digam sama polyester resin ni. Oh, jadi mesti menutupi semua arah. Yes. Actually dicat dulu contoh macam mana. Kami kan mau warnanya ni warna putih. So dicat dulu warna putih. Then baru taruh di match sama gum fiber. Jadi perlu tunggu berapa lama ni sampai ia kering? 20 ke 30 minit. Lihat pun kebiasaannya berapa kebanyakan yang perlu ditaruh ni? Apa tu tin yang perlu disimpan? Okey, kalau macam ni kalau mostly-nya kami apply dua lapisan. Untuk mengukuhkan dan menguatkan suatu produk perahu kaca gentian, perlulah dilapis lagi dengan tikar yang dipanggil sebagai tikar woven roofing dan kemudian dilapis semula dengan kain asas fiberglass iaitu kain chopped strand made seberapa lapis mengikut tebal lapisan fiberglass yang dikehendaki oleh penempah atau pembeli. Penggunaan kayu plywood juga penting. Seperti yang saya saksikan, penggunaan kayu tersebut digunakan untuk membuat bangku perahu dan pembentukan perahu serta bahagian-bahagian lainnya perlulah digunakan acuannya yang tersendiri bagi memudahkan proses pembentukan. Lepas memasang tadi Plywood itu? Plywood. Lepas itu baru proses untuk akan di grind lah. Dia tu menghalusi. Tapi kalau dilihat secara kasar tadi nampak macam besi, tapi sebenarnya ia adalah kain ataupun tikar fiberglass dan di grind ni dibuangnya. Dihalusi. Dibuang. Jadi, seperti macam inilah yang sudah siap di grind. Ni tu ni. Jadi berapa lama ni kebiasaannya proses membuat sebuah kerusi? Sejam lebih. Secara keseluruhan, proses pembuatan perahu kaca gentian akan mengambil masa kira-kira 1 minggu bagi perahu bersaiz kecil dan bagi perahu bersaiz besar akan mengambil masa 1 atau 2 bulan dan ini tertakluk kepada ukuran dan bentuk perahu yang dibuat atau ditempah. Proses pembuatan perahu ini menggunakan bahan-bahan seperti kayu dan papan serta bahan-bahan kimia iaitu gel coat, polyester-resin, katalis dan pigment color. Terdapat beberapa jenis perahu yang dihasilkan dan diperbuat daripada fiberglass yang antaranya adalah seperti perahu biasa, perahu tamuai, perahu lumba dan sebagainya. Dan setiap perahu adalah dijamin akan keselamatan penggunaannya. Kebanyakan bentuk perahu-perahu yang dihasilkan juga adalah direka khas bagi penyesuaian para nelayan dan pengguna dan lazimnya perahu yang dihasilkan adalah berukuran 11 kaki hinggalah 31 kaki panjang dengan beberapa jenis dan bentuk. Alhamdulillah kita sudah punya melihat antara proses-proses pembuatan perahu daripada fiberglass dan ini antara produk-produknya. Ini merupakan perahu yang lebih sebenarnya dipanggil sebagai katamaran yang mempunyai 2 biduk dan ini merupakan perahu memancing mempunyai 1 biduk dan ini lebih kepada untuk membawa penumpang dan juga pelancong. Saya kira sampai di sini saja pertemuan kita sudah. Sekian, jumpa lagi. Baik, itulah dia bahan rakaman yang dapat kita saksikan bersama sebentar tadi. Perusahaan perahu kaca gentian ataupun fiberglass. Kalau kita saksikan juga pada masa ini penggunaan perahu daripada fiberglass ini ataupun kaca gentian memang amat digunakan sekali bagi para nelayan dan juga bagi penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan perairan. Penggunaan perahu kaca gentian memang kerap digunakan berbanding dengan perahu jenis kayu. Ini kerana kalau kita melihat penginovasian daripada pembuatan perahu adalah mengikut daripada peredaran zaman dan produk daripada fiberglass ini juga lebih kuat dan ringan berbanding dengan perahu yang diperbuat daripada kayu. Alhamdulillah, itulah depan yang kita dapat saksikan bersama pembuatan perahu daripada fiberglass. Baik, itu saja dapat kita kongsikan pada pagi ini. Saya serahkan kembali kepada Muammar dan juga Fiza. Silakan.